Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Hello Malaysia ini. Kita masih lagi bercakap satu topik yang menarik, iaitu banjir musim atau kita. Dan masih lagi bersama dengan dua tetamu, iaitu Datuk Engineer Hanafi Mohamed Noor, Pengarah Sumber Air dan Hidrologi di Jabatan Pengairan dan juga Saliran. Dan di ujung sana ialah Profesor Madya Dr. Tajul Anwar Jamaluddin yang merupakan pensyarah program Geologi di Universiti Kebangsaan Malaysia. 03-2693-7008. Masih kami kekalkan sebagai nombor untuk anda memanggil kami di Hello Malaysia ini. Baiklah, ini mungkin di luar sedikit daripada program ataupun pakar geologi lah, tapi mungkin kita dah pun kenal pasti ya Prof ya, kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang sentiasa saja dilanda banjir, terutamanya yang berisiko tinggi. Barangkali struktur pembinaan rumah juga perlu diubah. Barangkali kalau dulu rumah di atas tanah, sekarang ini perlu ada tiang yang mungkin sedikit tinggi dalam usaha untuk mengelak menjadi mangsa banjir. Tak tahulah komen Prof. Itu salah satu cara ya, kita menggunakan kreativiti ataupun inovasi di dalam reka bentuk bangunan-bangunan yang hendak didirikan di kawasan yang vulnerable, yang mudah dilanda banjir. Mungkin kita boleh ambil contoh rumah-rumah tradisi lama, kampung-kampung kita dulu kan, di mana rumah dibuat di atas tiang yang tinggi, 8 kaki, 10 kaki tinggi. Di waktu tak ada banjir, kawasan bawah rumah ni boleh tempat letak kereta, sidai kain baju dan sebagainya. Kalau musim banjir, lantai rumah masih belum terjejas lah kan. Itu salah satunya. Tapi ada satu konsep yang lebih penting lagi yang saya rasa masih belum diamalkan di Malaysia dan saya rasa sepatutnya kita pertimbangkan, yang dipertimbangkan oleh pihak-pihak pemaju, oleh perancang-perancang bandar dan sebagainya, iaitu apa yang dikenali sebagai low impact development. Low impact development ni penekanan dia ialah kepada mengurangkan impak alam sekitar ataupun kejadian pembangunan yang mesra alam, yang lebih mesra alam. Kalau dikaitkan dengan banjir, LID ni, pembangunan low impact development ni, dia mementingkan pengurangan volume isi padu dan juga halaju air larian, ya, air yang mengalir selepas hujan tu. Maknanya pembangunan low impact development ni dia cuba mengekalkan topografi semula jadi, seminimum, mengubah suai seminimum mungkin, menebang seminimum mungkin pokok, dan mengurangkan permukaan yang tak talap air. Contohnya, jalan-jalan, contohnya lorong-lorong di belakang rumah, apa perlunya diturap dengan tar? Ada baiknya dibiarkan kawasan tu tanah semula jadi, dibuat parit tanah, bukan longkang konkrit tapi parit tanah, supaya air boleh bertakung dan seterusnya meresap masuk ke dalam bumi. Itu satu contoh konsep low impact development. Secara tidak langsung dia akan membantu menyumbang terhadap pengurangan kejadian banjir. Okey, nanti kita sambung lagi. Saya menarik sebenarnya persoalan itu, tapi Haji Kamis dari Melaka ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak komen berkenaan dengan Jabatan Saliran Air ya. Ya. Saya tengok selalu bila dia mari untuk korek sungai tu. Saya tengok dia tak korek, tapi dia bersihkan saja. Okay. Itu pun daripada satu. Macam kampung saya ni selalu ada banjir, saya kira 6 tahun sekali. Oh, kat mana ni Ji? Dekat Asahan. Okey. Kemudian dekat Kuala, dekat Sungai Rambai sana, dia ada satu macam aktiviti untuk naik bot. Okey, daripada situ jadi korek di Kuala Sungai dia tak korek. Itu saja komen saya. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Kamis dari Melaka. Jadi Datuk engineer kita kena jawab ni persoalan jadi bangkitkan oleh pemanggil kita tadi, Haji Kamis. Ya, Tuan Haji Kamis. Tadi Tuan Haji Kamis kata 6 tahun sekali. Jadi saya takut kemungkinan yang dimaksudkan 6 kali setahun. Kalau 6 tahun sekali sudah cukup baik. Kalau setahun 6 kali itu sesuatu yang perlu kita beri perhatian.
dia ada sebenarnya kaedah pembersihan ini adalah penyelenggaraan, proses penyelenggaraan yang tu memang sentiasa dilaksanakan oleh jabatan dari semasa ke semasa. Tapi pengorekan tu memang perlu. Kalau kita nak tambahkan kapasiti sungai ataupun parit, maka kita perlu perdalamkan dan kita perlu perbesarkan. Saya tidak pasti apa yang berlaku di Kampung Asahan ni, tapi insyaAllah saya akan rujuk perkara ni kepada JPS Negeri Melaka untuk melihat untuk melihat lebih lanjut dan tindakan-tindakan susuran yang perlu diambil. Okey, itu jawapan daripada Datuk kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Khamis dari Melaka. Tapi kita ambil satu lagi panggilan sekarang ini. Kali ini daripada Negeri Sembilan yang berbahagia, Datuk Ibrahim ada di talian. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Oh, lama tak dengar suara Datuk. Sibuk dengan urusan pilihan raya. Itulah tu. Ini saya nak tanya pasal ni banjir ni lah. Ya. Kadang-kadang kita melihat kita ni bertindak, mana yang benar kita kata benar, mana yang salah kita kata salah lah gitu. Betul. Kita orang profesional kan. Betul. Yang penting buat kita lihat hari ni isu-isu yang dimainkan. Contohnya di Kelantan, di lodging. Air mengalirlah, itulah. Saya tak tengok di kawasan banjir itu tak berlaku pula. Di lodging tu banjir. Ni isu di Kedah juga. Saya tengok pembalakan yang diwawakan ni. Sejauh mana kebenaran ini berlaku? Cuba jawab benda ni dengan telus, dengan keredaan Allah. Saya mohon pandangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk Ibrahim dari Negeri Sembilan. Jadi ini juga satu lagi persoalan yang menarik. Jadi mungkin kita boleh berkongsi sesuatu yang menarik. Apa ni Prof? Saya tak tahu sebenarnya apa berlaku di logik tapi setahu saya logik ni kawasan tanah tinggi kan. Okey, memang kekerapan ataupun kerosakan akibat banjir ni semakin semakin memburuk sekarang ni kerana banyak kawasan-kawasan tadahan semula jadi telah diteroka. Saya suka ambil contoh mudah lah. Peranan sehelai daun. Sehelai daun, apabila hujan, dia menakung air, menadah air. Katalah sehelai daun menadah 1 ml, 1 mililiter air daripada jatuh terus ke permukaan bumi. Bayangkan kalau ada satu pokok, dia ada 1 juta daun. Sebab makna 1 juta daun, 1 juta mililiter air ataupun 1000 liter air ditahannya. Supaya air ini nanti apabila hujan berhenti, dia akan meresap ke udara balik secara meruap balik ke udara. Dia tidak jatuh ke permukaan, membentuk air larian dan seterusnya menjadi mencetuskan banjir. Jadi ada kebenaran bahawa penerokaan kawasan-kawasan tanah tinggi sangat menyumbang ataupun memburukkan lagi keadaan kejadian banjir. Begitu juga dengan aktiviti pertanian. Sebagai contoh dari apa yang saya dipahamkan oleh rakan yang membuat kajian di Kota Tinggi, salah satu faktor penyebab utama kepada banjir yang paling buruk dalam sejarah Johor pada tahun itu 2006-2007 ialah kerana telah banyak kawasan-kawasan di bahagian hulu Kota Tinggi telah bertukar daripada hutan kepada ladang-ladang pertanian. Maknanya banyak permukaan tanah telah terdedah, proses hakisan semakin intensif, air kelodak-kelodak pasir-pasir tanah-tanah yang dihakis tadi dimendapkan di muara sungai Kota Tinggi ini dan menyebabkan laluan air ke laut semakin perlahan, tidak dapat lagi menampung air larian yang semakin banyak. Itu yang memburukkan keadaan banjir. Jadi ada benarnya penerokaan kawasan-kawasan tanah tinggi sangat menyumbang terhadap memburukkan lagi keadaan banjir. Jadi itu saya nak tambah. Sila Tok. Ya, seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Ibrahim tadi daripada Negeri Sembilan, memanglah dia kesannya apabila kita membangunkan di kawasan hulu, di kawasan yang dahulunya hutan dan yang dahulunya berbukit, kesannya bukan di kawasan tersebut tapi di kawasan dihilir. Di kawasan dihilir. Di atas tu dia tak ada orang akan berlaku hakisan. Dan mengikut kajian yang telah dibuat, apabila kita membangunkan satu kawasan, contoh kawasan bukit, dia punya
kuantiti jumlah air larian tu dia meningkat. Kalau kita apalagi kalau kita bina rumah-rumah, dia akan meningkat hampir mungkin 2 kali ganda. Dan bukan saja meningkat dari segi kuantiti air, jumlah isi padu air, tetapi juga dari segi kelajuan boleh meningkat 2 kali ganda. Kalau dulu dia air mengalir 3 meter sesaat, tetapi dengan ada penerokaan maka ia lebih laju. Itulah akan menyumbangkan kepada kawasan banjir, dan saya suka tekankan kesannya adalah di kawasan hilir. Satu lagi Datuk, saya nak berkongsi pandangan dan juga pendapat. Kerajaan melancarkan apa yang dipanggil sebagai program Sayangilah Sungai Kita. Tapi sayang sekali kalau kita lihat sungai itu sentiasa dijadikan sebagai mangsa pula daripada orang ramai yang mungkin tidak ada kesedaran. Sampah sarap dibuang. Kadang-kadang walaupun ada tong sampah, dia sanggup bawa daripada rumah tong sampah sampah sarap ni buang ke sungai kerana dia kata lebih senang dan sebagainya. Jadi komen Datuk dalam persoalan itu. Sikap itu. Kita kata cintailah sungai kita. Cintailah sungai kita. Okay. Saya tahu tak di Lembah Kelang, di kawasan Lembah Kelang, 1 tahun jumlah sampah yang dikutip di kawasan perangkap sampah dan di kawasan-kawasan parit sebelum masuk ke sungai sebanyak 77,000 tan setahun. Jadi siapa yang buang tu kalau tidak manusia. Jadi apa yang saya nak perkatakan bahawa kalau sebanyak 70,000 tan ia sudah menjadi satu macam budaya kita yang perlu kita ubah. Kerana apa? Sampah ni dia boleh apabila hujan turun, sampah boleh dibawa arus memasuki parit, dan kapasiti parit sudah jadi sempit. Dulu besar, dengan adanya sampah sarap yang tersangkut, maka situlah menyebabkan air senang melimpah dan banjir kilat berlaku. Banyak kes-kes kejadian banjir adalah akibat daripada sampah sarap yang menjadi halangan kepada laluan air semasa banjir. Satu lagi juga Prof, kalau kita lihat di barat terutamanya, sungai itu dijaga dengan begitu rapi, dan sungai itu dijadikan sebagai satu tourism attraction, satu daya penarik untuk industri tourism. Ada bot kecil boleh melalui sungai melihat kehidupan di di tebing-tebing sungai dan sebagainya. Tidakkah Prof merasakan bahawa di Malaysia juga barangkali masanya sudah sampai perkara ini harus dilaksanakan ataupun dilihat secara serius? Memang benar sekali lah. Saya pernah ke Europe, ke Jepun. Kita tengok air sungai dia memang sangat jernih, sangat jernih. Tapi malangnya sungai-sungai di negara kita kalau tak keruh pun penuh dengan sampah. Memang ini sangat menyedihkan. Ia berkait rapat dengan sikap manusia lah, kesedaran di semua golongan masyarakat. Kita kena ubah gaya hidup kita supaya lebih berdisiplin, tingkatkan mentaliti rakyat kita daripada mentaliti rakyat negara ketiga kepada rakyat kelas pertama contohnya. Proses ini memerlukan masa yang panjang. Sepatutnya kesedaran awam ni dipupuk di peringkat sekolah lagi, sampailah berterusan. Kempen ni kena berterusan. Kempen kesedaran awam perlu berterusan supaya mencintai sungai kita dan memeliharanya dengan baik serta menghargai, mensyukuri nikmat air yang Tuhan berikan. Okey, nanti kita sambung lagi. Kita akan berehat sekali lagi dan kembali nanti. Kita sudah hampir-hampir berada di penghujung Hello Malaysia. Berehat sekali lagi.